Yang keempat, bolehkah kita menjual daging korban? Jadi dengan situasi ekonomi yang begitu sesak pada hari ini, masyarakat kita ni semakin kreatif dengan idea-idea menjual barang-barang terpakai. Begitu juga dalam perkara melibatkan daging korban. Bila mana ianya melibatkan perkara ibadah yang sudah pun digariskan hukum hakamnya di sisi agama, masyarakat perlu beramal dengan ilmu, bukan sekadar berpandukan logik akal atau ikut sedap rasa. Perbuatan menjual kembali daging korban yang diperolehi adalah dilarang jika penerima daging korban tersebut daripada golongan orang yang kaya. Tapi jika penerima tersebut daripada golongan miskin, maka perbuatan tersebut dibenarkan. Pun begitu, di sana ada hujah-hujah yang boleh kita teliti sebab-sebabnya serta hikmahnya agar kita tidak terikut-ikut membuta tuli tanpa ilmu dan kefahaman yang betul dalam beramal. Imam An-Nawawi menyatakan bahawa sepakat di sisi mazhab Syafi'i bahawa dilarang menjual apa-apa bahagian daripada haiwan korban. Hal ini sama ada ibadah korban itu sunat ataupun nazar. Larangan ini termasuklah menjual daging, lemak, kulit dan lain-lain daripada haiwan korban tersebut. Namun begitu, jika penerima daging korban tersebut adalah dari golongan miskin, maka mereka boleh menjual daging tersebut. Habib Abdul Rahman Al-Ba'alawi menyatakan dalam kitabnya Al-Bughyah Al-Mustarshidi, bagi golongan yang fakir, membelanjakan bahagian korban yang diterimanya walaupun seperti menjual barang diterima kerana telah menjadi miliknya, berbeza dengan golongan yang kaya, tidak dibenarkan untuk melakukan perkara seperti menjualnya. Namun, ia boleh menggunakan bahagian korban yang diberikan itu dengan cara dimakan, sedekah dan menjamu tetamu walaupun mereka kaya. Ini kerana kedudukannya seperti orang yang melakukan korban. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, kalau nak bagi makan daging korban kepada non-Muslim, boleh ke? Masyarakat kita di Malaysia ni sudah terbiasa dengan budaya open house bila tibanya musim perayaan kan. Termasuklah Hari Raya Aidiladha. Satu perkara yang menarik lah, mesti ramai daripada kita ada jiran-jiran non-Muslim. Meskipun terdapat perselisihan pendapat dalam kalangan ulama, namun perkara ini telah dikupas dengan begitu baik oleh mereka. Antara pendapat yang kita boleh ambil dan perhatikan adalah Al-Imam Abu Hanifah memberikan rukhsah, iaitu keringanan bagi kafir zimmi yang fakir untuk diberikan kepada mereka daging korban. Ini juga pendapat Hasan Al-Basri dan juga Abu Thawr rahimahumullah. Mazhab Maliki berpendapat hukumnya makruh seperti memberi makan kepada Yahudi ataupun Nasrani. Dan mazhab Hambali pula berpendapat hukumnya harus dihadiahkan kepada orang kafir daripada daging korban yang sunat. Adapun yang wajib tidak diharuskan. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang masyhur tidak dibolehkan kerana korban adalah ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pun begitu, perbincangan ini juga perlu dilihat dari sudut maslahah dan siasah syar'iyah agar masyarakat dapat hidup lebih harmoni di samping umat Islam menjadikan ia sebagai senjata dakwah kepada masyarakat non-Muslim. Sekiranya dalam komuniti masyarakat Islam di sesuatu tempat ada jiran-jiran mereka yang bukan Muslim dan mereka itu dikenali dengan sifat baik serta ramahnya dengan masyarakat setempat, jika ada lebihan dari hasil korban maka dibolehkan untuk diberikan kepada mereka. Tapi jika hasil korban itu hanya mencukupi untuk orang Islam sahaja, maka dahulukanlah umat Islam setempat yang lebih memerlukan. Demikianlah 5 kaedah fiqh yang telah ditetapkan dan dibincangkan dalam membantu umat Islam bermuamalah dengan daging korban dengan cara betul lagi benar setibanya Zulhijjah. Pun begitu, perkara-perkara begini tidak seharusnya diabaikan umat Islam kerana ibadah yang sihat adalah ibadah yang dilakukan atas ilmu dan kefahaman yang benar. Maka sudah pasti kita dapat melaksanakannya dengan penuh yakin penerimaannya di sisi Allah. Wallahu a'lam.